tuan dapat melihat cara untuk memamerkan kehidupan Rasulullah ini bidang Rasulullah ini melalui model-model hiasan, melalui tapi untuk turun ke bawah sahaja kita pakai lift. Ada di sini ada masalah ke untuk nak guna eskalator macam mana? Jadi saya ingat saya tanamkan masih lama. Jadi itu semua boleh minta bangun. Boleh ikut saya kita bergerak ke galeri yang pertama. Okey, baik. Ini semua ikut saya. Contoh pada segi asal yang ada di setiap negeri yang ada di Malaysia. Semua buatkan network yang terdalam. Sampai di sini baru kita nak mulakan bahagian proses pencetakan. Okey, jadi bila kita buat semua ni secara network untuk 640 surat file. Jadi kat sini kan saya nak tanya pelajar-pelajar semua, kita akan masa berapa lama agak-agaknya untuk nak selesaikan semua proses secara network. So 640 2 bulan lagi. Apa rasa jawapan pula? 2 bulan lagi. 5 bulan. 5 bulan. Okey, baik. Untuk kita nampak semua ni untuk 640 surat dan network. Okey, mereka kami maksud paling lama lebih kurang at least lebih kurang 2 ke 4 tahun paling kurang untuk siapkan proses secara network ya. Madinah tu. Hah? Iya. Cetakan itu Madinah. Okey, baik. Jadi di sini kita sudah sampai di galeri yang kedua, iaitu galeri Mushaf Antarabangsa. Okey. Jadi kalau boleh nampak dekat belakang kotak kaca, belakang baca ni, kita ada contoh-contoh Al-Quran daripada luar negara, tapi bukan dibuat di sini, bukan dicetak di sini. Jadi semua tanda lama. Jadi kalau saya mulakan daripada kotak kaca di sana, kita ada daripada Quran Jawa dari segi resam dia dan tulisannya pun lain juga. Maksudnya sama, tulisan Quran asal di sini. Dan resam itu bukan pakai resam Osmani punya, tulisan Quran Farisi. Jadi nanti kalau kita tengok beza tulisan dia macam mana? Nanti macam tebal, macam dia menyengit sikit atau
kira saya mau refresh sikit waktu di galeri bawah tadi, TV ataupun kita panggil plate. Okey, maksudnya proses CTP atau plate ni maksudnya contoh-contoh manuskrip original yang kita buat secara manual tadi akan dimasukkan ke dalam plate yang saya guna sekarang ni supaya kita akan pergi ke proses seterusnya, iaitu bahagian proses percetakan. Okey, sekarang ni kita dah masuk ke bahagian percetakan pula. Okey, ini antara contoh kertas yang dah dicetak punya daripada muka surat depan dan juga muka surat belakang mencetak. Contohnya saya ambil dalam masa sejam setengah. Contohnya dalam 120 km sejam. Contohnya laju kereta, contohlah saya ambil. Jadi kita boleh keluarkan lebih kurang 12 kertas yang macam ni punya. Okey, jadi lepas kita dah habis ke bahagian percetakan, sekarang ni kita nak pergi ke bahagian lipatan pula. Okey, dia akan dilipatkan jadi macam ni terus. Okey, ini untuk yang bahagian lipatan punya. Ini ada mana dicetak, dia ada mana dicetak, dia akan dilipat. Dan untuk bahagian misi lipatannya, kalau sampai okey, yang mana ternampak dekat dalam kilangnya, kalau nampak ada dua misi menusuk ke atas, tapi satu saja misinya yang tengah jalan. Kalau nampak kertas dia tengah naik turun di sini. Nampak dia punya kertas kat situ kan? Misi kecil tu saja. Kalau nampak misi ni dia masuk, dia macam ni, kat situ. Bantu dia. Tengok bahagian luar ni, ini yang lagi jelas. Ada selip ni. Okey, jadi kita dah habis ke bahagian proses lipatan. Sekarang ni kita nak pergi ke bahagian proses susunan section Al-Quran. Okey, susunan section Al-Quran. Contoh saya ambil, kita Al-Quran daripada 604 buku surat tersebut dipendekkan menjadi 20 section. Jadi contohnya saya ambil macam ni. Satu section macam ni kita mewakili kita ada 32 buku surat Al-Quran. Jadi kita susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dah cukup 20 section. Okey, jadi untuk susunan section itu sudah selesai. Sekarang ni kita pergi ke bahagian proses gathering Al-Quran, di mana kita nak gabungkan surat Al-Quran tadi menjadi satu naskah Al-Quran macam ni. Okey, jadi maksudnya itu susunan section ni contoh saya ambil. Kalau sekiranya satu Al-Quran ni bersamaan 20 section, panjang kurang. Kalau tidak buku surah Al-Quran ni sudah lagi. Jadi sekarang ni kita tinggal nak pergi ke bahagian pasang kulit buku. Kita ke pasang kulit buku, kita ke proses jahitan dahulu. Okey, proses jahitannya kita buat kat bahagian tepi buku Al-Quran sini. Kalau nampak ada sikit dan rendah di sini. Selepas tu barulah kita pergi dan kulit buku Al-Quran. Pada kat sini kita ada dua cara. Sama ada untuk yang kulit lembut ataupun yang kulit keras, contohnya yang macam saya pernah sekarang ni, contoh Palestin sekarang ni. Jadi bila kita ada dua cara pemasangan yang berbeza, maksudnya kuantiti Quran yang dikeluarkan tu beza. Contohnya saya ambil Quran yang kulit keras saya pernah sekarang ni. Contohnya saya ambil dalam masa 1 hari. Rasa-rasanya kita boleh keluarkan berapa naskah? Berapa? 10 naskah lagi? 100 lagi? 1000. Ada 11 jawapan. Jawapan yang saya bagi ni pun dia bukan nombor yang tepat. Kadang-kadang dia kurang, kadang-kadang dia lebih. Jadi kita boleh keluarkan paling kurang macam ni punya. Okey, jadi kita dah habis sampai ke pasal kulit buku. Rasa-rasanya Quran ni dah siap sedia untuk dikeluarkan ke belum? Belum lagi. Sahabat, kita belum habis proses yang terakhir lagi, iaitu proses semakan terakhir, di mana setiap buku surah Al-Quran ni daripada mula buku pertama sampai 604 pastikan disemak semula satu buku surat tu. Maksudnya setiap benda kita semak balik, jangan ada kesalahan. Contohnya jangan ada salah cetak, hilang ayat, hilang tanwin, hilang baris. Contohnya kalau Quran ni Quran terjemahan, jangan disalah terjemahan. Sebab salah terjemahan, salah maksud, kita ada masalah besar di situ. Ada satu lagi dalam banyak-banyak proses yang saya terangkan tadi, proses semakan ni antara kita buat manual. Maksudnya kalau contoh 13,000 kita boleh keluarkan, maksudnya 13,000 ni semua kena semak balik manual.
Maksudnya kita sendiri yang kena semak. Jadi kat sini saya nak tanya pelajar-pelajar semua. Kalau dalam satu hari nak semak 13,000 naskah Al-Quran, boleh? Tak boleh kan? Tanya saya agak mustahil juga. Sebabnya satu sini kita bukan 24 jam. Kalau sini kita 24 jam, kita bukan setakat tengok staf bekerja, bukan tengok kilatan dalam kilang, pasang kemah, tidur dalam kilang. Sama 24 jam kan? Maksudnya kilangnya tu rumah dia lah. Ada macam tu. Okey, saya rasa ya. Oh ya, saya lupa. Kalau untuk bahagian pengeluaran, kalau ada yang tanya, untuk Quran yang kita cetak di sini kita tak jual kat luar. Maksudnya cetak di sini jual dalam kompleks ni saja atau kita punya HQ di Shah. Jadi kalau contohnya kalau pelajar-pelajar dijumpa mana-mana Quran yang terjumpa dekat kedai-kedai buku yang ada, iaitu bukan cetakan sini punya. Sebab kita kat sini memang ada banyak tempat cetak. Contohnya macam Karang-Karang, Tenaga Biru dan sebagainya. Tapi walaupun mereka mencetak Quran, tapi cara mereka buat awal-awal lain. Sebabnya kita di sini sebelum kita mula cetak, kita buat manual. Berbanding tempat cetak lain, mereka semua buat daripada A sampai Z, semua printing, semua sekali. Semuanya secara digital. Okey, jadi saya ingat selepas ni saya bagi masa untuk pelajar-pelajar semua. Kita boleh tengok di bahagian luar sini punya. Ini yang tak ada cermin punya. Jadi kalau ada yang nak ambil gambar, nak ambil video, kalau nak penuhkan photo storage 603 GB tu habiskan, tak ada masalah. Cuma saya tanya, sebelum masuk ke sini tadi, ada nampak tak tersusun Yasin dekat belakang tadi? Nampak Okey, Yasin yang tersusun di belakang tadi tu ialah cendera hati untuk pelawak-pelawak yang mana lawak sampai ke Biodak Kilang sini. Jadi kiranya sebelum bersurai, sebelum kita turun bawah sudah untuk free movement atau free time, kiranya pastikan Yasin seorang satu ambil jangan lupa ambil. Seorang satu bukan seorang dua, seorang satu saja. Okey, jadi saya ingat saya habiskan di sini. Jadi saya separuh daripada staf di sini. Saya mohon maaf kalau sekiranya saya punya taklimat daripada bawah sampai atas ada kekurangannya atau mungkin saya tertinggi suara hari ini. Tertinggi suara ke hari ini? Tak ada, semua okey tak masalah. Semua okey Okey, jadi saya ingat saya habiskan di sini. Sekian wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana yang mau tengok bahagian luar